Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar. Anda semua bersama saya iaitu Amir dan juga Farhana. Okey Farhana. Hari ni kita tak berdua kerana Betul. kita ada tetamu istimewa. Ya, dari mana tu Amir? Okey, pada hari ini kita ada tetamu daripada Jabatan Perhubungan Perusahaan Selangor iaitu Puan Siti Nurhayati binti Muhammad Sharif, Ketua Penolong Pengarah. Selamat datang kepada Puan Siti. Okey. Ni untuk pengetahuan semua pendengar. Kita pernah mengadakan slot radio bersama Jabatan Perhubungan Perusahaan Negeri Selangor dan hari ini kita akan bersama lagi. Dan kita akan mengupas dan berkongsi mengenai maklumat bersama para pendengar mengenai pengenalan dan fungsi Jabatan Perhubungan Perusahaan Selangor. Ya, Malaysia. Okey. Jadi tujuannya adalah hari ini untuk perkongsian mengenai jabatan tersebut lah kan. Jadi ada apa-apa yang Amir nak Okey, apa teruskan? kata kita berkenal dulu dengan Puan Siti. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Cik Amir dan Cik Farhana kerana menjemput kita daripada pihak Jabatan Perhubungan Perusahaan Selangor untuk berkongsi ilmu pengetahuan dan juga pengenalan mengenai fungsi jabatan. Sebagaimana diperkenalkan tadi, saya Puan Siti Nurhayati, Ketua Penolong Pengarah di Jabatan Perhubungan Perusahaan Selangor. So, maybe saya boleh teruskan secara Sila. kasar mengenai apakah fungsi jabatan ataupun agensi kita ni. So, untuk makluman para pendengar, Jabatan Perhubungan Perusahaan Selangor adalah merupakan salah satu agensi ataupun jabatan di bawah Kementerian Sumber Manusia. Jadi pernah dengar Kementerian Sumber Manusia? So, kami adalah agensi yang sangat berhubung rapat dengan kementerian melibatkan pengurusan sumber manusia. Untuk makluman para pendengar dan juga Cik Amir serta Cik Farhana, jabatan kami mempunyai satu cawangan di setiap negeri, melainkan bagi negeri Perlis, dan juga terdapat 3 cawangan di negeri Johor. Yang lain-lain negeri kita ada satu cawangan di setiap ibu negeri dia dalam bahasa mudah dia. Dan untuk makluman ibu pejabat kami, iaitu Ibu Pejabat Jabatan Perhubungan Perusahaan Malaysia, terletak di Aras 9, Blok D4, Kompleks D, Pusat Pentadbiran Persekutuan Putrajaya. Puan, tadi Puan ada bercakap mengenai sumber manusia kan? Boleh saya tahu tak, sebab saya nak pastikan dengan sendirilah apa itu fungsi dan objektif jabatan ini dan apa pula kaitannya dengan sumber manusia? Okey, baik. So sebelum tu saya rasa saya kena jelaskan dulu apa tujuan diwujudkan Jabatan Perhubungan Perusahaan kan? Sebab dia diwujudkan berdasarkan adanya Akta Perhubungan Perusahaan 1967. Tujuan utama dia adalah untuk memupuk serta memelihara perhubungan yang positif dan harmoni di antara majikan, pekerja dan kesatuan-kesatuan sekerja, supaya suasana perhubungan perusahaan adalah aman dan tenteram dalam negara kita. Itu fungsi utama, tujuan utama kita wujudkan jabatan inilah. Okey, seterusnya selepas kita tahu tujuan pewujudan dia, seperti yang saya sebut tadi berdasarkan peruntukan Akta Perhubungan Perusahaan 1997, seterusnya kita telah tetapkan beberapa visi ataupun misi jabatan Jadi visi jabatan, start dengan visi, adalah untuk mewujudkan suasana perhubungan perusahaan yang harmoni dan kondusif di antara majikan, pekerja dan kesatuan sekerja. Tujuan kita perlu wujudkan keadaan perusahaan yang harmoni dan kondusif adalah untuk memastikan kemajuan ekonomi negara dan kesejahteraan rakyat kita terpelihara. Okey. Ada seterusnya, bagi mewujudkan suasana perhubungan perusahaan yang positif dan harmoni, maka Jabatan Perhubungan Perusahaan memainkan peranan ataupun berfungsi bagi memastikan beberapa perkara Perlu saya kupas satu persatu perkara tersebut mungkin kita boleh kongsi kan. Pertamanya, fungsi kita adalah untuk memantau perkembangan dan aliran ataupun trend perhubungan perusahaan. Untuk membantu kerajaan mengkaji dasar perhubungan perusahaan negara
dan juga bagi maklumat-maklumat kepada dasar buruh negara daripada semasa ke semasa. Juga untuk menyelaras perhubungan di antara pertubuhan-pertubuhan pekerja untuk memupuk dan memelihara perhubungan kerjasama tiga pihak tripartite lah di antara kerajaan, majikan dan pekerja. Seterusnya, menggalakkan dan membantu perjalanan perundingan kolektif dan joint consultation di tempat-tempat pekerjaan untuk mendorong amalan konsep self-governance in industry dan juga konsep musyawarah. Mana kita banyak berbincang dekat meja perundingan. Okay, nanti saya mungkin sampai ke satu sesi nanti saya akan kupas macam mana yang kita maksudkan sebagai perundingan ataupun konsep musyawarah lah Dan kami juga menyediakan khidmat nasihat of course kepada pekerja, kepada majikan, kepada kesatuan sekerja, kepada kesatuan majikan, kepada majikan-majikan untuk memastikan perhubungan perusahaan yang baik dan sihat. Kita juga menyediakan khidmat runding damai ataupun conciliation untuk mengurangkan, nak cegah tak boleh sebenarnya. Kita cuba kurangkan dia punya pertikaian yang berlaku di antara majikan, kesatuan dan juga pekerja. Ada apa persoalan seterusnya? Hana ada apa soalan? Okey. Saya nak tanyalah kan, bagaimana pula dengan peranan jabatan? Okey, Cik Farhana, terima kasih. Okey, pertama peranan utama jabatan kita ni secara umumnya ada 6. Pertama, kita mengendalikan representasi untuk pemulihan kerja di bawah Seksyen 20 di bawah Akta Perubahan Perusahaan 1967. Jadi saya sebut berkenaan dengan kewujudan jabatan inilah berasaskan akta tu kan. So kita menguatkuasakan akta tersebut secara spesifiknya di bawah Seksyen 20. Apa itu representasi kan. So pemulihan kerja ataupun representasi boleh dikemukakan oleh mana-mana pekerja yang mana bila mereka merasakan bahawa penamatan kerja mereka adalah dilakukan secara tidak adil ataupun tanpa alasan yang munasabah. Bila dia rasa je keadaannya sebegitu, maka dia boleh filekan kes dekat pejabat kami lah untuk kita dengar dan kita buat mediator dan ataupun conciliation. Peranan yang kedua, kita mengendalikan tuntutan pengiktirafan kesatuan sekerja. Okay, tuntutan pengiktirafan ini penting bagi membolehkan pihak kesatuan memulakan ataupun mempelawa pihak majikan untuk mengadakan rundingan bagi perjanjian kolektif ataupun perjanjian bersama ataupun collective agreement. Kita juga seterusnya yang ketiga lah peranan utama kita mengendalikan kes-kes pertikaian perusahaan dan tindakan perusahaan. Tindakan perusahaan ada banyak. Contohnya adalah mogok, piket, lockout. So itu adalah contoh-contoh pertikaian perusahaan yang kami kena uruskan lah. Kita juga mengadakan lawatan-lawatan harmoni ke tempat-tempat kerja kepada majikan lah. Seterusnya kita juga ada program apa yang kita panggil sebagai Productivity Linked Wages System ataupun PWS. Dan yang keenam, dia punya peranan utama adalah mengendalikan hal-hal perundangan dan lain-lain aduan berkaitan perubahan perusahaan. Itulah peranan utama kita ya, Cik Farhana, Cik Amir. Tapi kan kalau boleh saya tanya lagi lah kan. Tadi pihak pun ada menyebut tentang representasi, betul? Betul. Jadi untuk representasi untuk pemulihan kerja boleh Puan terangkan dengan lebih lanjut mengenai peranan ini? Okey, boleh. Macam ni Cik Farhana. Untuk makluman semualah ya. Representasi untuk pemulihan kerja dia adalah merujuk kepada peruntukan yang ada di bawah Seksyen 20 Akta Perubahan Perusahaan 1967. Di bawah seksyen tu dia menjelaskan bahawa sekiranya seseorang pekerja tidak kiralah sama ada dia ahli kesatuan ataupun bukan, maka dan bila dia berasa bahawa dia telah dipecat tanpa sebab atau alasan yang munasabah oleh majikannya, maka dia boleh datang kepada jabatan kami dan mengukuhkan representasi ataupun permohonan secara bertulis kepada jabatan untuk permohonan supaya beliau diambil pekerja semula dalam pekerjaannya dahulu. Maknanya permohonan dia secara ringkasnya adalah untuk dipulihkan pekerjaan. Maknanya dia sebab bila pekerja tu merasakan penamatan dia tidak adil, mungkin ada daripada segi proses ke salah faham ke, maka tapi pekerja tersebut
dia hanya mempunyai masa 60 hari daripada tarikh penamatan dia bekerja untuk memfailkan kes di jabatan ini. So 60 hari itu memang adalah peruntukan di bawah akta, jadi dia tak boleh lebih daripada 60 hari. So yang kita tekankan tadilah, Seksyen 20 adalah untuk pemulihan kerja sahaja sebenarnya. So kalau dia nak buat tuntutan-tuntutan lain yang berkaitan dengan keuangan, seperti pampasan sebab tak puas hati kena tamatkan perkhidmatan, sebenarnya agensi yang mereka perlu rujuk adalah Jabatan Tenaga Kerja. Di Jabatan Perumahan dia lebih kepada pemulihan kerja. Okey. Banyak lagi yang soalan yang kami nak tanyakan kepada Puan. Betul. Tapi kita berehat dulu dan dengarkan lagu daripada Aircon. Dangerous. Sebab kita ada banyak lagi yang kita nak kupas, nak bincangkan mengenai jabatan ini. Jadi kita berehat seketika bersama UFM Info Muzik Terkini. Kembali lagi bersama kami di UFM Info Muzik Terkini. Nampak tak Amir tadi panjang jawapannya, penerangannya. Betul, mengenai JPEPS ni. Betul. Jadi Puan Siti, saya nak menambah sikitlah mengenai peranan tadi kan. Jadi adakah ianya bermaksud semua pekerja yang tidak mahu diambil bekerja semula atau enggan dipulihkan kerjanya boleh membuat tuntutan di Jabatan Tenaga Kerja untuk mendapatkan pampasan? Okey, untuk makluman para pendengar yang budiman semua, ingin saya bagi penjelasan supaya tidak berlaku salah faham ya. Sebenarnya tidak semua pekerja yang diberhentikan kerja boleh membuat tuntutan pampasan di Jabatan Tenaga Kerja. Kerana hanya mereka yang dilindungi di bawah Akta Kerja 1995 sahaja yang boleh berbuat demikian. Maknanya pekerja-pekerja yang termaktub di bawah terjemahan pekerja di bawah maksud jadual pertama Akta Kerja 1995. Mereka lah yang boleh memfailkan tuntutan untuk pampasan di Jabatan Tenaga Kerja. Itu untuk makluman lah. Sebab kita orang ni agensi yang sama di bawah Kementerian Sumber Manusia. So kena saling ambil tahu apa tugas di setiap jabatan supaya bila pelanggan datang, kita tahu nak channelkan dia ke mana kalau dia tersalah jabatan. Yalah. Itu saya. Okay. Saya nak tanyalah Puan kan, pekerja yang macam mana yang akan dilindungilah di bawah Akta Jabatan Puan, dan apakah akta yang berkaitan dengan Jabatan Perhubungan Perusahaan? Okey. Untuk makluman, seperti semasa permulaan tadilah, Jabatan Perhubungan Perusahaan ni dia bertindak berdasarkan peruntukan ataupun kewujudan Akta Perhubungan Perusahaan 1967 dan juga peraturan-peraturan. Dia setiap akta tu ada peraturan. Saya daripada tu, walaupun pegawai kami ni di jabatan kami bertugas di Jabatan Perhubungan Perusahaan, kami perlu ambil tahu ataupun kena master jugalah daripada akta-akta lain yang berkaitan dengan akta-akta perburuhan iaitu Akta Kerja 1955 yang dikuatkuasakan oleh Jabatan Tenaga Kerja, Akta Kesatuan Kerja 1999 yang dikuatkuasakan oleh Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Kerja. Lepas tu ada akta lain lagi, Akta Keselamatan Sosial dan juga beberapa akta perburuhan yang lain daripada semasa ke semasa. Banyak sebenarnya akta perburuhan. Ada akta pampasan pun ada juga. Akta standard perumahan dan lain-lain. Jadi sebenarnya saya nak jelaskan dekat sini adalah untuk Akta Perhubungan Perusahaan 1967, semua jenis kategori pekerja dilindungi ataupun termasuk di bawah akta kita. Tanpa mengira seperti JTK dia ada sekatan ni kan. Untuk Akta Perhubungan Perusahaan ni tak ada. Mana semua kategori pekerja termasuk pekerja asing, expatriate, even jawatan-jawatan pengurusan tertinggi di setiap majikan juga mereka dilindungi di bawah akta kita seperti biasa kita mendengarkan. Pengurus besar, CEO, pengarah syarikat, semua boleh dan dilindungi di bawah akta ni. Maknanya kalau mereka pun kena rasa ada berlaku sesuatu berkaitan dengan penamatan perkhidmatan yang tidak adil, mereka boleh datang ke jabatan kita untuk kita kendalikan kes mereka lah. Sebab tu tadi saya ada maklumkan pegawai-pegawai perhubungan perusahaan di Jabatan Perhubungan Perusahaan memang kena tahu banyak akta.
Sebab kita nak mengendalikan daripada kategori pekerja yang tak ada sekatan, daripada yang orang kata yang daripada pekerja biasa sampailah kepada top management yang paling atas. Paling tinggi lah. Begitulah cerita dia. Lepas tu kan, andai katalah kalau satu presentasi ataupun satu rayuan tu dia buatlah kan bawah section apa atas yang puan sebutkan tadi, akan lepas tu apa tindakan selanjutnya yang akan dibuatkan oleh jabatan? Okey. So pertamanya perayu ataupun pekerja yang tidak puas hati dia akan datang ke jabatan dalam masa 60 hari iaitu so bila dia datang ke jabatan mana-mana jabatan pemerhasaan lah, kalau dekat Selangor memang akan datang ke Shah Alam lah office kita. Jadi selepas dia failkan kes dan kita tengok dia adalah di dalam tempoh masa yang masih dibenarkan di bawah akta, maka kita akan terima kes tersebut. Dan seterusnya kita akan tetapkan satu tarikh ataupun satu sesi mesyuarat urung damai namanya. Yang akan ditetapkan oleh jabatan, di mana dalam proses tersebut kita akan panggil perayu, majikan dan pegawai jabatan ini akan bertindak sebagai pengurusi mesyuarat, yang mana peranan mereka adalah lebih kepada conciliator ataupun mediator. Kita tidak bertindak sebagai magistrate ke hakim ke sebab kita bukan mahkamah. Kita adalah satu orang kata proses perunding damai di meja perundingan. Kita pakai konsep musyawarah, kita pakai konsep berbincang, kita cuba memahami masalah daripada majikan dan juga masalah daripada pekerja, apa dia punya perasaan yang tak puas hati, dan kita akan cari jalan penyelesaian lah. Jadi dekat peringkat jabatan, contohnya dekat Selangor lah kan, kita akan buat rundingan tu sedaya upaya kami lah. Kita akan cari jalan penyelesaian supaya dia boleh selesai dengan cara perundingan di peringkat kita panggil first layer, peringkat pertama di jabatan ini kan. Jadi kalaulah benda tu kita boleh selesaikan, pertamanya kita kena ingat proses ataupun permohonan yang dikemukakan oleh pekerja adalah untuk pemulihan kerja. Jadi kita akan fokus supaya pekerja itu boleh dikembalikan pekerjaan kan. Ya, itu adalah step yang pertama lah kan. Kalau berjaya dipulihkan, maka kita akan nak kata tutup tu bukan tutup lah, kita akan selesaikan melalui apa yang kita panggil sebagai memorandum persetujuan. Jadi memorandum persetujuan tu akan kita tanda tangani di jabatan kami. Kedua-dua pihak akan bersetuju, majikan dan pekerja setuju, dan kami akan jadi sebagai saksi lah, endorse dokumen tu, dan dokumen tu adalah dokumen yang sah di sisi akta kita lah, dan boleh dikuatkuasakan kalau berlaku pelanggaran. Jadi itu adalah step sekiranya selesai. Selesai dari peringkat kita. Kalau kita dah cuba sedaya upaya tak selesai, dah 2 kali runding damai pun tak selesai juga kan, maka apa yang kita boleh buat sebagai pegawai di lapangan, kami akan sediakan laporan kepada ibu pejabat kami di Kak Putrajaya tadi yang saya sebut tadi. Dan laporan itu adalah merupakan satu cadangan lah daripada kita. Tapi kita bukan memutuskan lah, kita bagi cadangan kepada ibu pejabat di Kak Putrajaya dengan mengulas setiap perkara yang berlaku dan juga dokumen-dokumen yang kita jumpa. Maknanya kita akan kaji semua dokumen yang pihak majikan hantar, juga kenyataan-kenyataan daripada pihak majikan. Sama juga dekat pihak pekerja pun macam tu. Dan kita akan buat laporan tu kepada pihak Putrajaya lah untuk mereka buat penilaian semula. Dan kalau perlu, mungkin mereka akan buat rundingan lagi sekali di peringkat sana kan. Macam tu proses dia. Kalau tak selesai juga dekat Putrajaya, maybe mereka akan buat cadangan kepada yang berhormat Menteri Sumber Manusia untuk diputuskan sama ada kes ini wajar dirujuk kepada mahkamah perusahaan ataupun tidak. Itu proses dia lah. Okay. Maknanya berperingkat jugalah untuk peringkat. berunding kan. So tahulah macam jabatan puan ni yang merupakan seorang mediator yang menyelesaikan dan mendamaikan kedua-dua pihak kan. Nak tanyalah, andai katalah kalau dua-dua pihak tu, boleh ke kalau pihak pekerja ke ataupun pihak majikan diwakili oleh peguam semasa sesi rundingan tersebut? Okey, untuk makluman semasa proses runding damai dijalankan sebagaimana akta yang ada, dengan peruntukan kuasa yang ada di bawah Seksyen 20 Subseksyen 7 Akta Perhubungan Perusahaan 1997,
mana-mana pekerja atau majikan, dua-dua sekali bukan hanya pekerja, bukan hanya majikan, yang ingin hadir ke mesyuarat rundingan damai tersebut tidak boleh diwakili oleh peguam, penasihat, konsultan atau sesiapa pun, melainkan mereka yang dibenarkan di bawah Seksyen 20 subsection 6. Ya. Jadi saya kena ulas pula Seksyen 26 tu siapa. Okay. So di bawah Seksyen 26 tu dia menyatakan bahawa pihak majikan boleh mewakili diri mereka sendiri atau mewakilkan kaki tangan mereka yang sah untuk hadir, dan sekiranya mereka adalah ahli kepada kesatuan majikan, dia ada kesatuan kesatuan majikan. Bukan hanya pekerja saja ada kesatuan. Maka dia boleh diwakili oleh wakil daripada kesatuan majikan tersebut untuk berunding bersama kami lah. Bagi pihak pekerja pula, sama, mereka boleh mewakili diri mereka sendiri atau pekerja boleh diwakili oleh kesatuan sekerja, tapi dengan syarat mereka adalah ahli kesatuan tersebut. Mereka menjadi ahli kesatuan tersebut, maka dia boleh hantar wakil daripada kesatuan tersebut. Tapi ia tetap bermaksud bahawa pekerja ataupun majikan itu tidak bolehlah diwakili oleh peguam ataupun penasihat ataupun konsultan. Itulah secara jujurnya. So nanti semasa perundingan tu kami sebagai pegawai yang akan mengendalikan kes tu, peringkat awal mereka sampai, kita akan pastikan siapa yang hadir tu. Pertama, ada mandat tak daripada pihak syarikat? Kalau betul dia adalah wakil syarikat, adakah mereka daripada konsultan luar syarikat? So sama juga dengan pekerja lah. Adakah dia diwakili oleh peguam semua? Dan kalau pekerja tu diwakili oleh kesatuan sekerja ataupun pertubuhan kesatuan sekerja yang dibenarkan mewakili mereka, mereka kena bekalkan pihak tersebut kena sediakan surat pelantikan lah untuk mereka mewakili pekerja tersebut. Faham. Andailah kan kalau macam tadi Puan kata tidak boleh tu kan. Jika kedua-dua pihak tak boleh diwakili oleh peguam, konsultan dan penasihat, adakah ini akan menjamin hak-hak mereka serta keadilan dalam suatu rundingan tu? Ya, tanggungjawab kami lah sebagai pegawai peguam perusahaan yang memberikan kes. Kita akan pastikan ataupun memang tanggungjawab kami sebagai pegawai yang memberikan kes itu bahawa mesyuarat yang kita kendalikan itu tidak akan menyebelahi mana-mana pihak. Kita adalah berkecuali sebab kita bertindak sebagai mediator ataupun conciliator. So, pegawai-pegawai akan mengendalikan proses untuk perdamaian di antara kedua-dua pihak dengan harapan kedua-dua pihak akan berpuas hatilah dengan cara pengendalian yang kita buat sehinggalah kes tu selesai kita kendalikan. Berdasarkan macam itulah. Walau macam mana pun dalam keadaan di mana perkara ataupun kes tersebut tak dapat diselesaikan, kita terpaksa buat laporan lah kepada pihak ibu pejabat untuk diputuskan oleh Yang Berhormat Menteri Sumber Manusia sama ada dia nak rujukkan kes ni kepada Mahkamah Perusahaan ataupun tidak lah. Okay. Jadi untuk makluman lah semasa proses untuk mendamaikan kedua-dua pihak yang bertikai bukanlah satu tanggungjawab yang mudah masing-masing tengah emosional kan. Jadinya kami memang menghadapi satu keadaan yang kadang-kadang agak tertekan, tapi kita akan pastikan kedua-dua pihak itu bersikap profesional dan rasional lah. So insya-Allah kita akan jalankan tugas kita dengan sebaik mungkin lah. So pegawai-pegawai ni dia kena ada daya tahan mentaliti dia kena kuat, kesabaran dia kena tinggi. Yelah. Kan. Kita bukan ada senjata apa nak selesaikan masalah, melainkan kemahiran komunikasi kita, pengetahuan kita, pengalaman dan kemahiran kita nak berunding, nak pujuk kedua pihak tu. Kita kena main tarik-tarilah semasa proses perdamaian tersebut. Ada satu peringkat bila kita nampak suasana tu dah agak panas, maka kita akan asingkan. Kita akan buat perundingan secara berasingan. Mungkin kita nampak mereka dah agak emosional, maka kita akan asingkan dululah. Dan pada penutup baru kita panggil lagi sekali. So mereka akan lebih terbuka nak cerita dengan kita. Kami sebagai pegawai pendengar, kita akan bantu sedaya upaya lah. Faham? Okey, tak apa. Kita berehat dulu dengan lagu.
Dengan lagunya Demi Cinta daripada Izzat Lazim. Teruskan mendengar UFM Info Muzik Terkini. Ish. Budak 2 tahun terperangkap dalam kereta? Kenapalah makin ramai ibu bapa yang cuai dan bersikap begini? Tak risau ke lah tinggal anak bersendirian? Jadi apa-apa nanti, menyesal tak sudah. Ingat, jangan meninggalkan anak anda di dalam kenderaan. Fikir dahulu sebelum melakukannya. Pesanan ikhlas ini dibawakan kepada anda oleh UFM. Hai, kembali lagi bersama kami di UFM. Info Muzik Terkini. Jadi kita dah tahu macam-macam dan betul. kali ni saya nak tanya lagi lah Puan kan mengenai nak tahulah berapa banyak kes rayuan pemulihan kerja yang dikendalikan oleh Jabatan Perhubungan Perusahaan Selangor setiap tahun. Okey, terima kasih Amir. Untuk makluman lah, saya bagi data lebih kurang 3 tahun ke belakang lah. Maknanya tahun semasa ni 2020 daripada 1 Januari sehingga 30 bulan 9 kami telah menerima sebanyak 2,337 kes rayuan untuk pemulihan kerja. Ini belum habis tahun lagi ni. Dan jumlah tersebut memang akan meningkat setiap hari lah ya. Manakala bagi tahun 2019, JPP Selangor telah menerima sebanyak 1,916 kes pemulihan kerja. Manakala pada tahun 2018 sebanyak 1,588 kes telah diterima. Jadi daripada sini kita nampak trend dia meningkat. Peningkatan dia memang agak tinggi lah ya. Okey, itu untuk makluman lah ya. Kan daripada kes tersebut lah kan, kalau macam dengan penyelesaian yang dicapai melalui rundingan tu pula, macam jumlah dia ke? Okey. Untuk makluman bagi tahun 2000, tahun semasa lah ya. Tahun semasa data sehingga 30 September, secara puratanya kami berjaya menyelesaikan kes sebanyak lebih kurang 5% melalui rundingan damai. Ya. Dan bakinya ataupun selebihnya adalah dengan merujukkan kes ini ke Ibu Jabat Putrajaya lah, di Putrajaya. Maknanya penyediaan laporan selebih dia ya. Manakala kalau kita ambil kira jumlah keseluruhan penyelesaian kes, antara maksudnya dua-dua lah, melalui rundingan damai dan melalui laporan ke Ibu Jabat, kita telah selesaikan lebih kurang 80% ya daripada kes-kes yang kita kendalikan setakat ini untuk tahun 2020 dengan keupayaan 14 orang pegawai dan juga of course bantuan daripada pengarah kami lah Kalau contohlah kan macam pendengar ni semua kan, andai kata dia duduk kat kawasan Selangor, dekat manalah dekat mana dan boleh ke mereka tahu ada beberapa pejabat cawangan JPP di negeri Selangor ni? Okey, untuk makluman setakat kini lah kita tidak ada cawangan di mana-mana di negeri Selangor. Maksudnya satu saja di Shah Alam. Dia pejabat kami untuk setakat ni hanya satu sahajalah di Shah Alam, dan kita mengendalikan seluruh kes datang daripada negeri Selangor lah. Tidak ada cawangan lagi buat masa ni. So kalau macam jadi kan, kalau macam kes-kes yang diterima dekat semua dah, contoh dalam negeri Selangor ni akan dikendalikan di pejabat Shah Alam lah. Betul. Hanya di pejabat di Shah Alam. Dengan kapasiti pegawai seramai 14 orang dibantu oleh kaki tangan dan juga pengarah ya. So untuk makluman kita punya kedudukan di pejabat Jabatan Perhubungan Perusahaan Negeri Selangor diketuai oleh seorang pengarah, 3 orang ketua penolong pengarah dan 11 orang penolong pengarah, yang menjadikan kesemuanya adalah seramai 14 orang pegawai ya, yang akan kendalikan kes-kes rayuan pemulihan kerja ni. Okay, itu kita buat secara langsung lah pegawai-pegawai yang 14 orang tadi. Manakala pengarah juga ada mengendalikan kes-kes second layer conciliation. Ya. Jadi second layer conciliation ni bermaksud dalam keadaan di mana selepas kami mengendalikan kes-kes
melalui runding damai di antara majikan dengan pekerja, kita nampak akan ada penyelesaian. Tetapi kita cuba, masing-masing mungkin ada dia punya alasan tersendiri kenapa masih tak nak setuju. Maka dalam keadaan tersebut, pengarah akan memainkan peranan dia sebagai untuk melakukan second layer conciliation. Tanpa mengira kes tu kes yang simple ke ataupun kes yang complicated ke, pengarah akan bantulah. Dan kebiasaannya kita boleh selesaikan lah selepas dia dengar penjelasan ataupun pandangan daripada pengarah. Okay? Itu yang kita cuba lakukan lah. So daripada situ kan, kalau kita tengok setiap pegawai akan mengendalikan kes tuntutan pemulihan kerja ni dalam anggaran 180 ke 200 kes setiap tahun lah. Untuk tahun ni mungkin lebih. Pasti macam mana keadaan dia. Yalah, jadi kadar penerimaan kes yang tinggi iaitu lebih kurang 180 kes, betul? Setahun bagi setiap seorang pegawai. Adakah membawa maksud kemungkinan akan ada cadangan untuk membuka cawangan-cawangan lain di negeri Selangor? Okay. Cadangan tu saya rasa memang daripada dululah kita dah kemukakan, tapi dia tertaluk kepada kelulusan kan. Mungkin kalau ada cawangan yang ditambah, kita akan dapat bagi perkhidmatan yang lebih baik. Lebih lagi pendidikan kepada majikan dan pekerja mengenai hak-hak mereka daripada segi pekerjaan kan. Jadi untuk pengetahuan, selain daripada mengendalikan kes-kes haluan kerja, pegawai-pegawai di jabatan ini juga melaksanakan tanggungjawab lain ya, macam yang saya sebutkan tadilah. Antara menguruskan pertikaian perusahaan, menyiasat aduan-aduan yang berbangkit, mengambil tindakan serta-merta sekiranya kita terima aduan ataupun laporan bahawa akan berlaku piket ataupun sedang berlaku mogok. Benda tu ad hoc. Anytime kita akan terus pergilah. Kita akan kami akan pastikan akan ada pegawai yang hadir. Dan tiba-tiba petang ni kita dapat info daripada mana-mana pihak, pekerja di syarikat ni akan buat mogok. So benda tu adalah ad hoc, tetapi kita pasti kita akan hadir untuk kita pantau dan buat laporan yang sewajarnya. Kita akan masa tu kita akan buat perundingan jugalah bersama pihak majikan dan kesatuan. Dia kalau mogok ni ada juga melibatkan kesatuan selain daripada pekerja sendiri kan. Jadi peranan kita pada masa tersebut kita akan buat rundingan lah. Kalau boleh kita tahu kan, kita boleh selesaikan benda tu lah. Jadi dalam maksud lainnya, pegawai-pegawai jabatan ni memang kena mati skill lah. Dan kena banyak tahu akta. Yelah. Sebab dia melibatkan jabatan-jabatan lain juga, bidang kuasa jabatan lain kan. Okey, alhamdulillah lah. Apa nama, nasib macam seorang pekerja tu masih boleh lagi dibela dengan membuat rundingan, betul? Jadi pegawai kerajaan yang berdedikasi sebeginilah yang kita mahukan. Baiklah, ini saja masa yang kita ada. Mungkin Puan ada nak maklumkan kepada pendengar sebelum kita akhiri wawancara kita ni? Okey, terima kasih Farhana. So rasanya memang setakat ini saja masa yang telah diberi oleh pihak UiTM FM. Terima kasih banyak-banyak. Jadi insya-Allah kalau ada rezeki kita akan bincangkan lebih lanjut lagi mengenai aktiviti lain jabatan yang kita kendalikan kan. Tapi kepada para pendengar yang dihormati, sekiranya masih memerlukan penjelasan lanjut ataupun menghadapi masalah sebagaimana yang kita dah jelaskan tadi, boleh hadir ke pejabat kami bila-bila masa waktu berjabat di alamat Jabatan Perhubungan Pusat Selangor, Menara Bank Rakyat Shah Alam, tingkat bawah dan Mezzanine, Jalan Indah 14/8 Seksyen 14. Pejabat kami ni sebelah je dengan Plaza Alam Central, attached building sebenarnya ya. Dan kita juga boleh dihubungi melalui talian 03 5650 1600. Setiap hari kami ada pegawai yang akan bertugas untuk membantu semualah yang menghadapi sebarang masalah ataupun memerlukan khidmat nasihat ya. Tak perlu buat appointment, just walk in, akan ada pegawai bantu. Okey, itu saja. Itu dia. Ya, betul. Begitu jelas sekali penerangan Puan Siti. Betul. Okeylah, Farhana, dah habislah, dah tamatlah sesi wawancara kita. Betul, sekejap je 1 jam tu sebenarnya. Okey, kita akan sambung selepas ini. Tapi sebelum itu kita ingin dengarkan lagu Sumpah daripada Naim Daniel. Teruskan mendengar UFM, Info Muzik Terkini.